Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan. Hari ini saya sambung lagi satu hari, satu video sampai penghujung minggu ini, iaitu pada hari Ahad. Okey, kepada yang baru jumpa channel saya, kalau anda sukakan video review panjang-panjang macam ni, sebab nak layan, nak dengar orang bebel sambil-sambil tengok kereta, boleh tekan button subscribe. Boleh tolong like video saya dan mungkin juga boleh tolong share kepada sesiapa yang nak mencari kereta terpakai yang berkualiti, InsyaAllah daripada kami Momentum Motor. Saya Amir, penjual kereta terpakai. Lokasi kami di Kota Masai. Okey, secara detail dia, lokasi kami nombor 50 Jalan Iko Perniagaan 1, Kota Masai, Johor. Ini kedai kami, bahagian depan. Bahagian kedai belakang ni pun, dalam ni pun ada kereta, belakang ni pun ada kereta. Okey, berdekatan dengan ni Imika, kedai laptop komputer bawah RM1,000. Okey, bersebelahan dengan Al-Ikhlas Gadget. Okey, hari ni saya nak review, tak nak intro panjang-panjang. Saya nak review sebuah, aku dah lupa dah berapa harga dia tadi. Okey, saya nak review sebuah Subaru XV 2.0i tahun 2014. Okey, saya lupalah harga on the road dia berapa. Saya dah kira tadi tau. Saya rasa macam 50 lebih lah. Nanti saya akan letakkan harga dekat description di bawah. Tengok description di bawah tu. Okey, tolong tengok harga dia dekat situ. Saya dah kira dah tadi. Saya kira dia punya harga tadi. Okey, yang ini kereta tahun 2014. Lagi sekali, Subaru XV 2.0i tahun 2014. Ini first batch yang masuk Malaysia. Subaru XV first time masuk Malaysia. Inilah first batch yang masuk. Kalau tak silap saya, dia launch 2013. Itu launch global lah. Saya tak ingat dia launch dekat Malaysia 2014 ke 2013. Tapi ini adalah first batch yang masuk Malaysia, generasi pertama yang masuk Malaysia. Asalnya dulu waktu dia dilancarkan, dia punya price bracket dia tu sama dengan CR-V. Tapi kalau tengok pada sizing dia, dia bukan sama dengan CR-V, dia sama dengan HR-V. Jadi saya akan comparekan dia dalam video ni. Saya mungkin akan comparekan juga dengan CR-V, dengan HR-V dan juga ASX. Saya akan sebutlah. Okey. Okey, dekat depan saya ni enjin 2.0, dia ada horsepower sebanyak 150 kuasa kuda dan 196 Newton meter of torque. Dia punya power figure dia bukan sesuatu yang kurang, bukan sesuatu yang sangat tinggi. Dia boleh kata just nice. Kalau anda nak tahu ini kategori apa, ini adalah kategori B, segmen B SUV. Yang ini saya tak pastilah ini crossover ke ataupun tidak. Ini macam sebuah hatchback yang ditinggikan, macam HR-V lah. Tapi macam saya cakap tadi, originally dari segi dia punya price bracket, waktu dia keluar baru, dia bersaing dengan CR-V. Tapi kalau saya tengok direct competitor dia untuk market second hand ni, saya rasa dia lebih sesuai bersaing dengan HR-V. Sebab size dia, bahagian dalam kabin dia, semua lebih kurang dengan HR-V sahaja. Dan kereta ni, kalau anda nak tahu, Subaru ni tak ramai orang berani pakai dan tak ramai orang berminat pakai. Sebab apa? Dia ada beberapa kelemahan dan dia ada juga beberapa kekuatan. Okey, sebelum kita pergi ke kelemahan dan kekuatan dia, kita tengok pada design dia dulu. Okey, kalau kita tengok design dia, dia bukan sesuatu yang kita selalu nampak atas jalan. Subaru XV ni memang tak ramai pakai. Jadi kalau anda tak suka kereta anda sama dengan orang lain, ini salah satu kereta yang anda boleh consider. Okey, ini bahagian belakang. Kereta ni kita dah touch up balik cat dia. Kereta tak ada accident, tak ada banjir, guarantee tak ada. Anda boleh bawa pomen, datang kedai, check kereta. Dia punya rekod servis pun ada dalam kereta, kejap lagi saya tunjukkan. Okey, kereta ni 100% original kecuali cat saja kita dah touch up. Okey, datang dengan rim 17 inci. Dia punya rim ni pun dia nampak very unique untuk dia punya design. Kalau anda suka originality, pakai sahaja rim standard. Datang dengan brake disc keempat-empat tayar. Dia ada ABS, EBD dengan brake assist saya tak pasti. Okey, sebab saya try juga Google tadi, saya tak jumpa. Tapi ABS memang dia adalah anti-lock braking system. Tapi kereta ni juga dia ada traction control lah. Dia punya normal safety punya tu semua dia ada lah, tak ada masalah. Okey, design bahagian tepi dia, anda tengok, dia agak melunjur sikit. Dia agak memanjang sikit. Tapi dia punya memanjang tu, kalau kita tengok lama-lama kan, dia macam nice pula. Dia nampak SUV yang rugged tau. Dia nampak rugged.
Okay, saya suka dia punya belakang dia ni bawa sampai ke depan. Tengok daripada tepi saya suka. Lepas tu dia ada roof rail dekat atas tu. Saya rasa macam ini bukan functional punya roof rail ni. Saya tak pastilah. Kalau ada siapa yang tahu tolong komen. Tapi ni besi tau. Besi ni. Oh, saya rasa function ni. Mungkin function, siapa tahu boleh tolong komen. Dia bukan plastik Saya rasa ini 100% function roof rail dia ni. Siapa tahu tolong komen. Siapa pernah guna Subaru XV ke ataupun siapa pernah nampak atas jalan, cuba komen. Dia punya roof rail ni function tak? Tapi ini besi. Oh, ini plastik, sorry. Ini besi. Ni cover dia plastik. Tapi ini besi. Besi Saya rasa dia function Saya rasa dia function. Cuma saya tak pernah nampak lagi atas jalan orang letak roof rail. Sebab kereta ni orang selalu buat pergi balik kerja. Sebab dia orang suka bawa kereta ni. Dan yes, kereta ni memang sedap dipandu. Okay, ini bahagian tepi design. Anda tengok dia ada cladding dekat bahagian bawah tu. Alright. Dia punya plastik cladding. Dia letak warna hitam untuk bagi dia nampak sporty sikit. Dan dia nak bagi seolah-olah kereta ni nampak macam floating design sikit dekat sini. Design tepi dia saya memang suka. Lagi-lagi Subaru XV yang latest tahun 2018-19. Yang latest memang lagi cantik lah. Okay, untuk lampu depan dia ada fog lamp dekat bawah. Very simple design. Grill dia ni pun just nice je. Dia tak buat terlampau orang kata exaggerate sangat dia punya design. Just simply macam ni je. Saya suka design macam ni. Okay, kalau design macam ni selalunya orang dah takkan buat custom grill dah apa, tak ada. Sebab dia dah just nice. Okay. Dia punya lampu semua masih mentol lah. Sebab yang ini kereta tahun 2014. Dia tak ada satu pun barang LED dekat sini. Fog lamp dekat bahagian bawah. Dan anda boleh nampak lah, ini memang pure SUV punya. Okay, dia punya ride height dia, dia punya orang kata jarak kelegaan daripada tanah tu memang sangat tinggi lah. Saya rasa ini ada dalam 250mm ataupun 300mm. Tinggi tinggi. Okay, anda nak naik bahu jalan ke memang tak ada masalah. Tayar dia pun saiz 225, 55, 17. Anda tengok, ini rim 17, tengok berapa tinggi dia daripada lantai. So ini kenderaan yang sangat-sangat orang kata very rugged. Okay. Tapi walaupun dia tinggi suspension dia memang sedap. Suspension dia memang sedap. Untuk orang yang sukakan pemanduan, suka memandu, suspension dia sedap. Okay. Tapi design dia ni terus terang cakap lah, ada orang yang tak boleh terima, ada orang yang boleh terima. Ada orang suka design yang konvensional macam Honda HR-V, macam Honda CR-V. Dia nampak cantik. Tapi ini bukan untuk orang kebanyakan design dia. Okay, kalau anda boleh terima design dia ni, saya rasa memang anda akan beli. Sebab bulanan dia tak sampai RM900 sebulan. Macam yang ni kalau tak silap saya lah, dia punya harga 57,000 kalau tak silap tadi. Okay, kalau tak silap saya, harga on the road 57,000 dah termasuk road tax insurance apa semua. Ini kereta tahun 2014. Maka anda loan bank selama 6 tahun saja. Letak deposit 5,700, bulanan sekitar RM860-870. Okay, sekitar RM870. Anda dapat sebuah SUV yang ada enjin yang very unique. Okay, untuk dia punya enjin, layout dia apa semua saya tak nak sentuh lah. Sebab itu very mechanical. Saya takut nanti saya tersalah bagi info ataupun saya ada tersalah info. Yang ini kalau tak silap saya pakai enjin boxer lah, flat 4. Okay, pasal enjin terlampau teknikal sangat saya tak berani nak sentuh lah. Cuma saya boleh cakapkan tadi kuasa kuda dia sebanyak 150 horsepower dan juga Newton meter of torque sebanyak 196. Kita buat review yang biasa saya bebel lah. Okay, yang pertama dia bukaan pintu. Bila kita masuk ke dalam, kita nak tengok pintu dia very practical ataupun tidak. Jadi berdasarkan pemerhatian saya, ini dah sangat-sangat praktikal lah. Hampir 90 darjah. Bukaan dia sangat besar. Kalau anda buka pintu belakang sekalipun, anda masih lagi boleh sorong kerusi roda dekat sini. Boleh masuk dengan selesa. Okey, dia punya paras tempat duduk ni pun daripada lantai, dia senang sajalah masuk. Okey, melangkah masuk tu dia tak terlampau tinggi, dia tak terlampau rendah sangat. Dia memang just nice. Saya rasa dia punya seat dia lebih kurang tinggi macam HR-V, macam ASX, lebih kurang saja. Tak ada banyak beza. Untuk bukaan pintu belakang pun sangat-sangat besar, sangat-sangat luas, tak ada masalah untuk yang berkerusi roda.
Memang tak ada masalah. Saya tengok sama saja, lebih kurang macam ASX dan juga lebih kurang macam HRV. Cuma yang akan berbeza dia dari segi dia punya ride quality, position kerusi belakang, kesedapan kita duduk tu kan. Itu saja yang membezakan. Okey, bila kita tengok bahagian belakang, dah halang-halang saya buka door trim sebelah sini ni, yang kat belah driver. Kita pergi belah driver sana lah, senang sikit. Okey. Kereta ni ada rekod servis Ada rekod servis daripada order lama. Kejap lagi saya tunjukkan. Kunci dia pun sepasang lagi. Ni. Ada satu lagi dia sarungkan kat sini. Okey, cuma satu benda lah yang saya perasan saya masuk kereta ni. Design luar dia memanglah tak cantik macam HRV. Design dalam dia pun memang tak cantik macam HRV. Tapi yang saya perasan satu benda, dia banyak guna hard plastik. Okey. Plastik. Tapi hard plastik dia nampak macam hard plastik yang mahal tau. Plastik keras yang mahal. Mungkin dalam video ataupun dalam gambar anda tak nampak sangat benda tu. Tapi bila anda tengok kereta ni depan-depan, bila anda sentuh, dia memang dirasa mahal. Okey, dekat sini dia ada macam brush aluminium punya finishing. Okey, dekat sini tak ada brush aluminium, semua hard plastik. Semua hard plastik. Tapi tak rasa hard plastik yang murah. Mungkin benda ni kenalah dengan harga dia waktu dia keluar baru. Mahal lebih kurang macam CRV kan. Okey, dekat sebelah sini dia ada leather, napa leather, perforated ni, berbintik-bintik ni kan. Dekat sini dia bukan plastik keras tapi dia ada sentuhan lembut sikit. Saya rasa sini leather lah. Sini leather tapi dia punya tekstur dia ni sama dengan hard plastik. Nampak? Walaupun ni hard plastik, bila kita sentuh sini, dia bukan hard plastik. Ini macam dia ada leather ataupun sentuhan lembut lah. So ini very nice. Okay, dia trick owner. Owner ingat, ini hard plastik kan. Ingatkan ini pun hard plastik juga, tapi tak. Okay, lepas tu dekat sini dia ada letak sedikit cushion. Sama juga tekstur dia, sama dengan hard plastik yang ini. Tapi ini adalah leather. Okay, ni leather nampak saya tekan. Bawah ni memang semua hard plastik lah. Dekat sini ada speaker. Dia Twitter tak ada kat sini, dia ada speaker dekat sini. Sound system dia kejap lagi kita try. Okey, untuk dia punya storage, dia ada satu storage bin dekat sini. Boleh lah nak letak surat ke, nak letak apa-apa kan, benda yang memanjang ke, ataupun letak satu botol air dekat sini. Botol air besar memang tak muat. Yang 500 ml sahaja muat. Okey. Okey, bila kita masuk dekat bahagian dalam, sekarang kita tengok seat dia. Anda tengok bentuk seat dia. Saya suka benda ni. Ini macam kereta Continental. Anda boleh adjust. Adjust sini, sini. Tahu reset balik. Ini saya suka. Ini saya suka. Macam kereta Continental. Dan seat dia pun, jujur saya cakap, lagi sedap daripada seat HRV. HRV RS punya seat lagi sedap lah. Ini saya bukan bandingkan dengan HRV RS. Saya bandingkan dengan HRV biasa. HRV biasa tahun 2015, tahun 2016. Okay. Seat dia ni jauh lebih sedap lah. Tak adalah jauh lebih sedap, dia sedap sikit lah. Cumanya satu benda yang saya suka sangat dengan dia punya, dengan XV ni adalah driver positioning. Driver positioning okay, driving position dia ni lagi, anda perasan tak? Okay, dia punya steering ni, dia teleskopik dengan tilt function. Ini saya adjust, ini yang paling keluar sekali. Okay, nampak tak? Dia dekat gila dengan saya. Tapi saya adjust saya punya kerusi, ngam-ngam je. Kaki saya tak terlampau membengkok sangat, tak terlampau lurus sangat. Ini adalah position paling selesa yang pernah saya adjust dalam sesebuah kereta. Ini paling selesa. Ngam untuk tangan saya, ngam untuk kaki saya. Even Honda HR-V punya position pun dah nice. Ini lagi ngam sebab dia punya steering tu betul-betul keluar. Dia lagi keluar daripada HR-V, lagi keluar daripada ASX. Saya memang suka sangat. Memang santai betul bawa, boleh pusing macam ni. Kaki pun tak terlampau dekat sangat dengan pedal minyak, tak terlampau jauh sangat. So untuk driver positioning memang spot on. Syabas Subaru. Walaupun kereta ni 2014, kereta yang baru-baru pun tak ada position yang paling sesuai untuk saya macam kereta ni. Mungkinlah ada kereta baru-baru lain lagi yang saya tak try kan. Kalau ada yang driver position yang anda suka dalam kereta apa, tolong nyatakan model
tolong komen dekat bawah. Saya pun nak tahu juga. Mana tahu satu hari nanti masuk dalam kedai kita kan. Okey, dekat bahagian atas dia ni, yang ini dia ada sentuhan lembut. Okey, ni leather lah. Ini bukan hard plastik. Okey, hard plastik dia yang ini. Sorry, ini pun sama juga material. Dia lembut. Yang sini baru hard plastik. Plastik keras. Okey, ni pun plastik keras. Bukan. Ini, okey sorry. Yang ini, ni dengan bawa ke sini. Sekejap, sini. Oh, sini pun sama. Dia leather. Tapi dia nampak macam plastik keras sebab dia tekstur dia sama. Ini plastik keras. Bunyi dia lain. Bagus lah. Subaru punya pemilihan material dia tu bagus. Cumanya satu komplain saya dekat bahagian tengah dia ni memang nampak, nampak lama sangat. Kita start enjin dulu jap. Biasalah, member senang peluh. Tapi saya dah bawa kereta ni, semalam saya bawa balik. Saya nak try dia punya fuel consumption. Saya punya test tu tak adalah accurate sangat fuel consumption, tapi boleh bagi anda anggaran lah figure dia berapa. Kejap lagi saya akan share. Saya suka bawa kereta ni. Saya suka. Tapi ada juga yang saya tak suka lah. Okay, sekarang saya masuk balik. Okay, sekarang ini position paling sedap yang saya drive. Okay, sekarang saya nak share mengenai dia punya driving experience lah. Okay, mengenai dia punya driving experience. Kalau sebuah HRV, anda dapat sebuah SUV yang sangat-sangat comfort bila anda drive, untuk pemandu dan juga untuk penumpang. Kalau macam ASX, dia lebih kepada, bila saya dah bawa kereta ni semalam, saya tak tahulah suspension ASX lagi comfort ataupun yang ini. Sebab bila saya bawa kereta ni semalam, okay, kereta ni bila corner dia memang sedap. Satu sebab dia all wheel drive. Lepas tu dia ada symmetrical driving, teknologi dia tu lah. Lepas tu dia punya suspension dia tu, dia punya rebound, dia punya damping tu, dia lagi minimal tau kalau nak compare dengan HRV. Tapi lepas saya bawa ni, saya rasa macam dia lagi keras sikit daripada ASX. Tapi mungkin saya je ke yang fikir macam tu. Kalau anda pernah bawa kereta ni, cuba anda komen dekat bawah. Kalau mungkinlah anda pernah bawa ASX juga ke. Dia kereta ni dia sesuai untuk pemandu. Okey. Untuk penumpang pun sebenarnya sesuai. Bila anda naik full load, macam saya cakap, saya pernah duduk dekat belakang kan, atas highway dia sangat-sangat selesa. Tak ada masalah. Cuma bila kita lalu jalan tak rata, jalan dalam kampung tu yang ada bump sikit-sikit, dia memang akan rasa lah. Memang akan rasa. Okey, bila anda duduk dalam kereta ni. Tapi dia punya kebaikan dia, bila corner dia attack, tak ada masalah. Dia tak ada segan-segan pun nak masuk corner. Macam HRV. Okey, HRV dia ada membuai sikit kan. Dia ada duduk layan, kita umbang ambing gitu, tumbang ambing gitu kan. Kalau XV ni dia tak ada. Dia attack corner selamba saja. Dan dia punya steering ni pun, steering feedback dia memang ini macam lah. Cumanya, okey, untuk driver perempuan ataupun mungkinlah driver yang lebih tua sedikit, saya takut dia punya steering ni tak ngam dengan anda punya taste. Sebab dia agak keras, nak pusing dia tu. Saya tak pasti ini hydraulic ataupun electric power steering. Saya memang tak pasti. Okey, saya try search tadi tapi tak sempat sebab saya nak buat video dulu kan. Saya tak pasti. Kalau siapa tahu tolong komen, ini electric power steering ataupun hydraulic. Tapi dia memang lagi keras. Lagi keras daripada ASX. Cumanya dia punya steering feedback dia tu memang A lah. Untuk orang kata regular driver macam saya, kalau racing driver saya tak tahulah. Kalau regular driver macam saya, dia memang A lah. Okay. Lepas tu apa lagi Okay, untuk visibility. Visibility driver memang sangat nice. Nampak ni? Inilah bagus bila dia mount side mirror dekat panel pintu. So anda ada extra viewpoint dekat sini. So almost no, orang kata blind area, blind spot. Almost no blind spot lah. So ini memang sangat bagus. Bawa kereta ni rasa luar sangat. Rasa macam bawa bas. Okay. Untuk bahagian dashboard, macam saya dah cakap tadi, dekat dalam ni dia ada satu kompartmen lah. Satu kompartmen anda boleh letak. Lepas tu dia ada satu charging socket. Tak ada USB socket ke apa. Lepas tu ini benda ni orang perempuan confirm suka.
Anda boleh letak brooch, boleh letak jarum yang boleh hampir membunuh orang tu kan. Letak dekat sini. Kau kan letak kat sini. Ini saya rasa dia design untuk letak shilling ni. Okay, tapi anda boleh letak dekat sini. Dia punya gear lever dia very simple. Okay, tak ada apa yang menarik sangat pun. Kalau tengok dekat bahagian sini, bawa sampai ke bawah, dia memang sangat-sangat bosan lah. Memang sangat-sangat bosan. Kereta ni bukan untuk anda nikmati dia punya bahagian interior. Bukan. Kereta ni untuk anda pegang steering dan enjoy driving. Itu sahaja. Okay, terus terang saya cakap. Lepas tu saya ada perasan dia ada satu design flaw dekat sini. Kekurangan design dia. Anda perasan tak? Sini ada satu cup holder. Sini tak tahulah. Ini bukan dedicated cup holder. Belah kiri ni, ini bukan dedicated cup holder. Yang ini adalah dedicated cup holder. Bermaksud dia design yang ini memang untuk letak cawan, tapi dia tak design yang ni untuk letak cawan. Sebab apa? Ni boleh buka tutup benda ni tak ada masalah lah. Benda ni smooth je. Sebab apa? Bila anda letak satu cawan tinggi kat sini, lepas tu bila anda tiba-tiba speeding dekat traffic light, botol tu boleh jatuh atau cawan tu pun boleh jatuh. Sebab dia ada satu bonggol kat sini. Kalau benda tinggi kan. Lepas tu bila kita bergerak kereta tiba-tiba, so ini dia ada efek, initial punya efek kan. Dia boleh tumble down macam ni. So ini satu design flaw lah. Patutlah kau buat lah satu sendal kat sini ke apa kan. Tapi saya faham lah kenapa dia tak letak. Sebab in case kalau kita nak letak barang yang besar, kita boleh letak je macam ni. Okay. Lepas tu dekat bahagian tengah ni ada satu storage lagi. Dalam ni ada satu lagi soket. USB tak ada. Okay. Tak boleh lah, tak adalah kecil sangat. Tapi dia just nice lah. Dia just nice. Okay, dia just nice. Boleh adjust tak? Oh, boleh adjust. So untuk driver pendek macam saya ni pun tak ada masalah. Dan ini leather padded dia balut leather. So ini nice. Okay. Untuk ergonomik, practicality dalam kereta ni tak ada masalah. Okay. Macam cuma inilah tadi. Ini dia ada design flaw sikit. Okay. Bahagian dashboard dia pun boleh tahan normal size. Bukan normal size, dia kecil lagi. Dia lagi kecil. Memang kecil. Anda tengok tu. Buku ni tak tebal mana pun. Okay. Memang kecil. Saya bawa keluar. Tadi saya cakap ada rekod servis kan. Ini. Sesiapa yang tertanya-tanya, boleh tengok sini. Nampak? Kereta dah sampai tahun 2019 pun, dia baru pakai 76,000 km. Kereta start 2014 sampai 2019. Kereta ni memang low mileage untuk tahun 2014. Odometer 131,721 km. Dia dah servis luar lah. Okay. Sebelum tu selalu benda yang saya terlepas. Okay, dekat sini. Okay, dia ada vanity mirror tapi dia tak ada lampu. Lampu dia dekat sini sangat-sangat simple. Okay, memang nampak macam design dia memang out lah. Design dia memang out. Okay, lepas tu kereta ni dia ada reverse camera. Reverse camera dia ni memang tak membantu sangat. Dia boleh tunjuk anda ada benda atau tak ada benda dekat belakang. Itu sahaja. Dia tak ada line kuning, merah apa semua tu tak ada. Tapi sensor dia semua function macam biasa. Cuma perasan tak satu benda, radio dia ni nampak macam aftermarket punya barang. Okay, dia Kenwood. Tapi ni original Ni original dalam kereta ni. Ni original dalam kereta ni. Okay, kita try dengar dia punya speaker sikit. www.twrj.pi. Speaker dia untuk orang yang tak memilih, telinga tak memilih macam saya, cukup dah. Tak payah buat apa dah. Saya lupa nak sebut pasal dia punya speedometer. Okay, speedometer dia ni memang out lah. Okay, memang out lah. Tak ada apa yang menarik langsung. Lagi-lagi benda ni, waktu malam benda ni nampak pelik gila. Dia tak masuk langsung. Macam tiba-tiba kau tepek satu screen kat sini. Design dia memang out. Okay, design dia memang out. Terus terang saya cakap, dia tak ada temperature gauge, tak ada. Dia just ada takut minyak dekat tengah ni. Ini boleh tukar trip A, trip B. Okay. Lepas tu odometer dia bawah tu. Ini parking, ini gear indicator. Sini speedometer, sini meter RPM. Yang dekat sini dia akan tunjuk temperature dekat luar lah. Ini temperature luar. Yang ini average fuel consumption. Dan yang ini jam. Okay, semalam sebelum saya bawa balik, saya dah reset dia punya fuel consumption. Okay, sekarang saya nak tunjuk lah. Saya semalam bawa macam biasalah, daripada sini ke rumah saya perjalanan dalam 30 minit, 40 minit. Jadi saya dah reset balik trip dekat sini. Nampak tu, trip A tu saya reset. So saya dah berjalan sebanyak 60.4 km. So saya dapat fuel average 9.2 liter
per 100 km. Kalau tak silap saya, average dia dekat sini dalam lebih kurang dalam 12 liter ataupun 11 liter lebih lah. 11 km per liter. Untuk sebuah SUV, okay, untuk sebuah SUV yang enjin sebesar ni, dia normal. Okay, dia normal. Anda jangan comparekan dengan HRV. HRV tu dia memang very fuel saving. HRV tu kategori yang sangat fuel saving. Untuk sebuah enjin besar 1.8 naturally aspirated, tak ada turbo, dia sangat-sangat fuel saving. Kalau tak silap saya, HRV lah boleh dapat fuel consumption total dalam bandar dengan luar bandar lebih kurang dalam 14 ke 15 km per liter. Kalau ada pengguna HRV, tolong komen dekat bawah anda punya average fuel consumption berapa. Ini saya buat, dia tak berapa precise lah. Okay, saya buat ni tak berapa precise lah. Mungkin dia nak kena jalan banyak lagi, 100 km atau 300 km baru kita boleh dapat precise. Kalau nak betul-betul yang precise, kita kena isi tank, isi minyak sampai full tank apa kejadah tu lah. Itu memang saya tak ada masa lah nak buat. Okay, selain tu, okay, dekat sini dia ada satu door bin. Kat sini dia ada central locking. Ni button untuk lipat side mirror. Dia bukan auto fold dia tak ada auto fold. Okay, ini button untuk adjust side mirror. Yang ini auto turun, tapi naik kena tekan sampai atas. Okay, lepas tu kat sini ada button untuk off traction control. Boleh adjust lampu depan tinggi bawah. Yang ini lampu dekat speedometer ni lah. Okay, dia punya lampu dekat sini dia tak ada auto headlight, semua manual. Wiper pun sama, semua manual. Tapi kereta ni ada pedal shift. Okay, lepas tu control dekat bahagian steering dia ada cruise control. Saya dah test, tak ada masalah. Semua boleh digunakan. Button ni pun semua boleh digunakan. Okay, sekarang saya nak sentuh mengenai satu benda lah. Dia punya transmission. Dia punya CVT transmission, okay, sangat-sangat boring lah. Memang orang kata typical CVT punya style. Dia tak ada tune bagi sporty sikit ke, tak ada. Langsung tak ada. Memang plain rasa CVT langsung. Macam mana HRV punya CVT, macam tu lah kereta ni punya CVT. Cuma saya rasa dia punya smoothness tu pun lebih kurang je lah. Tak ada apa yang menarik sangat. Sama juga bila anda tukar pakai manual mode, pakai dia punya pedal shifter ni kan, dia rasa bosan. Macam saya punya City lah, dia memang bosan, tak ada apa yang best. Berbeza dengan ASX. Kalau ASX, Mitsubishi buat dia Sport CVT. Okay, anda tak tukar kepada manual mode pun dia dah rasa very sporty. Bila anda masuk dekat bila anda masuk dekat manual mode, pakai pedal shifter, lagi sedap. Sebab Mitsubishi dah buat Sport CVT. Okay, dia ada tune sikit. Tapi kereta ni tak ada, memang bosankan. Untuk enjin dia 2.0, power memang sangat-sangat cukup. Tak rasa lemau. Okay, janganlah compare kereta ni dengan turbo. Tak boleh Ini 2.0 biasa. Dia memang tak rasa lemau. Daripada 100 nak speeding ke 15 pun tak ada masalah. Daripada kosong lepas traffic light nak speeding ke 100 pun tak ada masalah. Okay, jangan expect kereta ni bawa macam kereta sport. Cumanya suspension dia tu ada sikit macam kereta sport. Jom kita pergi ke belakang. Okay, part belakang ni orang nak tahu. Sesuai tak sesuai Okay, saya lupa sebut tadi, yang ini semua manual adjustment manual adjustment. Dan juga saya tak sebut mengenai airbags. Kereta ni datang dengan 3 airbag saja. 3. Yes, ini dia sedikit kelemahan lah. Bukan sedikit kelemahan lah, banyak lah kelemahan ini. Ini memang orang kata major disadvantage. Dia ada 3 airbag saja. Satu dekat sini, satu dekat sana, dan juga satu lagi airbag dekat bahagian lutut. Nampak dah dia tulis sini. Okay, curtain airbags nada, tak ada, elak. Okay, side airbags elak. Jadi airbags ada 3 saja. Ini satu kelemahan. Kalau anda boleh hadap, boleh beli kereta ni, tak ada masalah. Okay, tempat duduk bahagian belakang ni. Okay, sebelum tu kita tengok ni room. Yang ni tadi saya adjust kepada saya punya sitting position. Saya tinggi 160 cm, berat segan cakap. Okay, anda tengok berapa banyak. Banyak ini banyak. Alamak, aku terkunci daripada dalam. Okay. Okay, ini banyak memang banyak untuk saya punya sitting position. Okay, saya 160 cm. Tapi kalau dia ke belakang lagi pun, dia punya space masih lagi banyak. Saya boleh samba angkat kaki macam ni, tak ada masalah.
Alright. Sekarang anda tengok dia punya jarak kelegaan daripada bumbung. Bumbung ni saya rasa kalau orang tinggi 170 cm dia sikit lagi nak kena lah. Kalau 180 cm memang sangat-sangat tak relevan lah nak duduk dalam ni. Okey. Tapi kalau anda kategori average height untuk orang Malaysia, InsyaAllah tempat duduk belakang ni masih lagi selesa. Sebab itu hari member saya, senior saya tu, Vincent tu, dia duduk dalam okey je, tak ada masalah. Dia tak rasa cramp ke apa, tak ada. Okey. Lepas tu saya buka tingkap lah bagi dia orang kata masuk cahaya sikit. Okey, untuk dia punya angle menyandar dia ni cukup selesa, saya tak ada apa nak komplain. Cukup selesa, dia tak terlampau tegak sangat, dia tak terlampau menyandar sangat. Cuma malangnya dia punya angle dia ni kita tak boleh nak menyandar lagi, tak boleh. Dia fix macam ni. Okey, dia tak boleh adjust. Lepas tu dekat tengah ni dia ada satu armrest dengan cup holder, tak ada masalah. Kalau duduk dua orang dekat seat belakang ni memang A lah. Memang just nice. Leather dia tak terlampau keras, tak terlampau keras sangat. Leather dia okey, dia tak terlampau keras sangat macam ASX. Cuma kelebihan dia berbanding HRV, dia ada armrest. HRV tak ada armrest. HRV tak ada armrest. Kelebihan dia berbanding ASX, dia lebih lembut. Saya boleh cakap tempat duduk belakang ni yang ini paling sedap berbanding ASX dan juga HRV. Ini paling sedap. Nampak dia ada melengkung kat situ. Dia melengkung dia pegang badan kita. Untuk aspek keselamatan dia ada Isofix dekat sini, anda boleh letak. Yang ini seat belt ada dekat belakang tu, boleh tarik. Okey, nampak tu? Boleh tarik kalau nak guna untuk penumpang belah tengah. Cumanya dia punya bonggol unta dekat sini dia lebih tinggi lah. Sebab yang ini all wheel drive. Okey, ini bukan front wheel drive. Tak ada aircon belakang, tapi tak ada masalah. Kereta ni aircon nak sampai ke orang belakang sangat-sangat mudah, tak susah langsung. Bumbung dia pun bersih lagi kereta ni. Memang nampak lah low mileage. Okey, dia punya bahagian dekat sini, kaki selalu melangkah masuk pun tak ada calar. Anda boleh datang tengok kereta depan-depan. Okey, InsyaAllah kita akan tolong usahakan lah. Belakang ni boleh letak satu botol saja, ada sedikit lah door bin dia dekat sini. Okey, sekarang kita tengok part paling penting untuk consider kereta ni kereta keluarga ataupun tidak. Buka je bonet belakang ni, saya bagi satu rumusan. Kalau anda rasa family anda boleh survive dengan sebuah Myvi, family anda sangat boleh survive dengan kereta ni. Okey, dia punya ruang kargo dia ni memang lagi kecil lah, jauh lagi kecil berbanding dengan HRV. Dia lebih kurang macam ASX. Dia punya lantai load dia ni sangat tinggi kalau nak compare dengan HRV. HRV rendah ni saya rasa. HRV rendah ni. Okey, boleh kata HRV rendah sini, yang ini sini. Jadi anda nak angkat barang pun lagi mudah. Okey, bawah dia ni ada spare tire. Dan spare tire dia ni size spare tire lah. Dia punya lebar dia tu lagi kecil. Equipment dia pun ada semua lengkap. Anda boleh datang ke kedai tengok kereta sendiri. Okey, equipment dia semua masih lagi original. Dia ada tonneau cover dekat sini. Okey, anda boleh tutup, tak nak bagi orang nampak apa barang ada dekat belakang. Kalau anda boleh survive dengan Myvi, anda sangat boleh survive dengan kereta ni. Okey, lagi banyak barang boleh letak. Kalau nak extra space, boleh lipat seat ni. Tarik tu wheel ni, dia lipatkan rata. Sekejap saya tunjuk. Kita nak tengok dia rata ataupun tidak. Practicality punya side, kita mesti nak tengok betul-betul juga. Okey, ni saya notice something yang pelik. Selalunya yang itu lagi tinggi daripada yang ini. Tapi sekarang ini lagi tinggi daripada yang itu. Nampak tak? Kan? Tapi anda nak letak barang yang besar, saya rasa tak ada masalah lah. Sebab yang ini pun boleh baring kan. Memang tak ada masalah. So untuk practical punya isu, tak ada masalah. Anda masih lagi boleh pindah barang ke, nak masuk dalam kereta ni kan, nak masuk peti ais ke, sofa kecil ke kalau muat. Cuma sofa kecil saya tak tahulah muat ke tidak. Sebab dia punya bukaan dia ni, sebab lantai dia ni tinggi kan, tak tahulah muat ke tidak. Tapi macam mana pun anda nak pindah barang yang banyak, masih lagi boleh dalam sebuah Subaru XV. Okey, kalau anda tanya saya siapa yang berminat nak beli kereta ni, okey, senang cakap macam ni lah.
Kalau anda ada anak 2 orang, anda bukan jenis yang travel bawa barang banyak-banyak, anda masih lagi boleh beli kereta ni. Sebab apa? Dia sangat-sangat selesa, suspension dia sedap. Suspension dia tidaklah macam kereta sport sangat. Cuma suspension dia ada sedikit keras berbanding dengan HRV. Sebab apa? Sebab dia nak bantu waktu corner, dia nak bantu waktu stable atas highway. Kalau HRV tu dia masih lagi melambung-lambung kan. Dia masih lagi rasa ada. Tapi kereta ni sangat-sangat kurang. Dia punya melambung, membuai dia tu berbanding dengan sebuah HRV. Kereta ni dia driver eccentric. Dia lebih kepada kepuasan seorang driver. Tapi walau bagaimanapun, dia tidak mengabaikan keselesaan 3 orang penumpang yang berada dalam kereta ni. Jadi saya rasa setakat ini saja review untuk hari ini. Kalau anda berminat nak tahu dengan lebih lanjut tentang Subaru XV ni, anda boleh WhatsApp saya. Harga dia, kalau tak silap saya harga dia saya macam ingat dah sekarang, RM57,000 on the road, siap insurans, road tax apa semua. Okey, dah tak ada tambahan apa-apa lagi dah. Kecuali kalau anda loan dengan bank, mungkin bank akan wajibkan anda beli insurans dia punya produk tu lah. Kalau loan dengan Aeon, kena beli extended warranty program Aeon. Itu sahaja tambahan, lain tak ada. Okey, lain tak ada. Kalau anda berminat nak beli kereta ni, harga RM57,000, anda deposit RM5,700, loan bank selama 6 tahun saja. 6 tahun bukan 9 tahun. 6 tahun saja, boleh habis bayar awal, pakai 4 tahun dah boleh fikir nak jual lah. Okey, dan masih lagi boleh dapat duit. 6 tahun sahaja loan, bulanan sekitar RM860-870, bergantung kepada interest yang akan diberikan kepada anda. Anda berminat, boleh WhatsApp saya ada letak dekat description di bawah dan juga dekat pin komen di bawah. Ada nombor saya. Nak datang kedai tengok kereta, silakan. Kita buka setiap hari pukul 10 hingga pukul 6 petang. Anda nak berurusan dengan saya, tolong WhatsApp saya, tolong buat appointment. Kalau anda tak kisah nak jumpa mana-mana salesman, anda datang je salesman, masuk ikut pintu depan sana, cakap je nak tengok XV, saya berminat nak beli. Jumpanya mana-mana salesman. Cuma saya minta tolong bagi tahu salesman tu anda datang daripada YouTube channel saya. Terima kasih. Itu sahaja. Saya rasa sekian untuk video hari ini. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan puan-puan. Saya doakan semoga anda semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, dipanjangkan umur. Okey? InsyaAllah kita jumpa next video pada hari esok. Assalamualaikum. Bye-bye.